Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pagi ini, kita bacakan Ummul Kitab, kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu dan bapa kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini dirahmati dan diridai Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Kali ini kita punya sesi yang ketiga keempat ni Anan. Ya, betul je. Sesi kita yang keempat, alhamdulillah. Nampaknya Sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Sesi kita yang ketiga, power of retain. Okey. Ini kita ada 5 subjek kita nak cover pada hari ini. InsyaAllah kita akan cover 5 subjek kita pada hari ini. Pertamanya penyediaan memo lah. Okey, kita akan cuba cover sehingga pukul 3 petang nanti. Sebelum tu ada apa-apa tak? Kalau ada apa-apa yang nak bertanya ke apa sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini. Kalau ada apa-apa yang kita, kalau kata yang terlepas ke apa dulu, nanti kita boleh cuba cover lah. So pagi ni kita akan mulakan dengan penyediaan memo. Okey. Penyediaan memo kita pada pagi ni. Itu kita penyediaan memo dalaman. Kita akan cuba cover pada pagi ni lah. Okey. Okey. Sebentar ya. Sebentar. Dia tak keluar pula. Okey. Okey, ni kita punya subjek kita pada hari ni. Penyediaan memo dalaman, penyediaan spesifikasi tugas, job specification, penyediaan tugas hakiki, job description, latihan pembangunan, tugasan, penyediaan carta organisasi. Okey, dan kita terus pagi dia. Okey, ni the power plus power retain ninja 1. Alhamdulillah untuk makluman kita dah ada 3 ninja dah. 3 ninja kita, ada 3 grup lah, 3 kumpulan. Dan ini adalah kumpulan yang pertama. So saya amat mengalu-alukan lah kalau kata ada apa yang nak nak diperbaiki. Pertamanya mungkin insya-Allah saya akan cuba selepas ni kita berikan nota terlebih dahulu. Maksudnya nota kasar lah, bukan nota detail. Nota kasar tu maksudnya akan ada fill up the blank untuk you isi sebagai guidance. Itu yang pertama. Yang keduanya kita cuba buat adult learning lah. Maksud adult learning ni kalau boleh kita more interaction. Kalau saya bercakap malah macam one way communication, tak berapa seronok sikit lah. Kalau kata two way communication tu, kalau kata nak bertanya, kita boleh bertanya. Dan kita boleh boleh kita berinteraksi sikit. Sebentar, okey, kita boleh berinteraksi. Okey. Okey, now kita mula kelas penyediaan memo dalaman. Okey. Sebentar. Saya ada some difficulties. Okay, the art of getting message is vital part of being a successful manager. Pasal kita HR, kita orang HR ni kita banyak berkomunikasi dengan all parties lah. All party, kita banyak berkomunikasi, kita banyak berhubung dengan banyak pihak. Pasal tu kalau kita tengok kita punya klien bukan saja orang luar, tetapi banyak kita punya the whole kita punya workforce ataupun kita punya employees. Kita akan banyak berkomunikasi dengan semua pekerja-pekerja kita lah. Pekerja ni ada yang kita panggil pekerja, ada yang kita panggil anggota, ada yang kita panggil warga kerja. So the art of getting a message is vital part of being a successful manager. So pagi ni saya akan banyak campur bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia kerana banyak reference yang saya guna dan saya dapat adalah dalam bahasa Inggeris. Ada juga yang saya sempat saya convertkan ataupun saya translate. So kita share sama-sama. So hopefully kita akan dapat absorb kita pada kelas kita pagi ni lah. Okay. Working to it better communication. Saya tak terus pergi kepada
buat memo, tapi saya akan cover part of it lah. Okay. Terima kasih Cik Osman boleh masuk. Encourage your company to improve all types of communication, being effective. So maksudnya kalau kita dalam menguruskan sumber manusia, komunikasi ini amat penting. Komunikasi ini amat penting. Kita akan tengok type of communication nanti. Being effective maksudnya kita kena berkomunikasi. Pasal tu kalau kita tengok HR, human resource ni kalau kita back to dia punya basic, get the right people at the right time for the right position. So kita kena faham juga lah, communication ni salah satu benda yang vital, yang penting. Yang kedua, note that communication make much better manager. Maksudnya, note that good communicator make much better manager. Maksudnya kita kena pilih apa platform yang kita nak gunakan, kena tengok apa mood yang kita nak gunakan. Okay. Dan ketiga, be non-judgmental when trying to overcome other people's barrier. Maksudnya kita tak boleh prejudge. Kita tak boleh just terus jump into conclusion. Orang kata don't judge the book by its covers. So maksudnya ini part pada communication yang kita sebelum kita pergi kepada detail macam mana kita nak buat communication. Kita nak cover dalam bab internal memo ataupun memo dalaman. Okey, bila kita kata memo dalaman ni sebenarnya banyak. Pernah tak kita dengar CI ataupun corporate identity? Bila kita cakap corporate identity ni, saya revert balik. Saya belakang balik semula. Sebelum kita pergi pada kita punya memo dalaman, kita tengok. Kalau kata kita tengok CI pada siapa yang pernah join big company. Kalau corporate identity ni dipanggil collateral. Collateral. Collateral ni bahasa Inggeris, bahasa Malaysia saya tak dapat cari ke pagi ni sampai dia punya idea tu. Dalam collateral, normally bila big company, apa dia akan buat? Dia akan buat siapkan satu template. Template ni termasuk kita punya color, kata-kata letterhead. Okey, daripada letterhead dia akan buat, kalau dulu kita banyak gunakan letterhead, sampul surat, memo dalaman, lepas tu kalau form dia akan completekan the whole thing. Dan the whole company akan gunakan template yang sama. Itu kalau kita ada internal memo, kalau kata dulu yang saya ingat lah, kita ada internal memo. Ada selain daripada internal memo, kita ada internal note. Note kita kecil aja, macam kita sekarang yang cut paste note. Paste note yang kita pakai color sekarang lah. Kalau kata dulu masa dalam 90-an, 80-an, kita akan gunakan satu lagi note yang kecil. Daripada note yang kecil tu, kepada siapa, from siapa, dan di bawah remark, dan bawah tu ada date sekali. Itu kita communication zaman dahulu lah. Because zaman sekarang kita banyak gunakan WhatsApp, banyak gunakan kita punya Telegram, email. Ini kalau dulu masa communication dulu kita banyak gunakan hard copy. Bila kita banyak gunakan hard copy, kita banyak gunakan kertas. Bila kita banyak guna kertas, kita akan buat file. So all that time, I remember benda tu semua ada nota. Itulah cara kita berkomunikasi dulu. Walaupun big company, itu Tuhan, walaupun big company, kita communicate dan everything, every time. Bila surat tu datang pada kita, ada memo apa yang tindakan yang kita nak buat. Kalau kata sekarang, apa yang kita buat normally sekarang, dalam surat tu bila kita dapat whatever letter yang kita dapat, kat bawah tu kita akan chop receipt. Lepas tu, normally bila letter masuk pada ke bos dulu. Bila bos dapat letter, I refer bos to those kita punya superior lah. Bila kita dapat letter ataupun dapat surat daripada superior kita akan remark kat surat tu. Dia akan remark kat situ apa tindakan yang perlu dibuat. Apa tindakan yang perlu dibuat dan dia akan remark date normally macam tu lah. So sebenarnya saya juga nak cover bila kita terima surat, bila kita terima memo, make sure surat memo tu tidaklah kita mixkan dengan lain-lain surat. Kerana saya nak share, ada satu syarikat ni, dia pernah jadi klien kami, dia punya account executive miss dua payment yang penting. Dua payment yang penting dan menyebabkan dia kerugian almost a million. Pasal apa? Dia lambat bayar. Bila dia lambat bayar, dia kena sue. Bila dia kena sue, dia fail. Then because dia masa tu subcon,
dia disu oleh Mencon dia, dan dia disu oleh Mencon dia pasal apa? Dia fail to make a payment at the right date lah. So kerana tu kita sebagai HR ataupun normally kita kena ingat, kita HR dan juga kita sometimes admin, kita cover human resource, kita cover juga bahagian pentadbiran. So this kind of communication normally on paper ni, kita kena ingat yang benda tu bawa consequence besar pada syarikat kalau kita tak organize properly. So apa yang saya nak highlight kat sini, bila kita dapat any letter ataupun any memos, kita kena react. Kita kena react. Kita tak boleh proact, kita kena react based pada apa yang tertulis kat memo. Begitu juga bila kita dapat surat daripada government sektor ataupun agensi, jangan sekali-kali kita abaikan. Apa yang kita perlu buat, normally surat government sekarang, kalau dulu until now pun, surat tu akan dapat lambat lewat daripada tarikh yang kita kena. Sometimes dia suruh kita datang 2 minggu ataupun seminggu. Normally kalau kata government ni, dia akan beri masa 2 minggu ataupun 14 hari untuk kita come back pada diorang. Sedangkan surat tu kadang-kadang dah sampai pada kita dah hari yang ke-14. So kita bila kita terima surat tu, the first thing what we should do, we have to contact them lah. Contact dia orang, beritahu yang kita dapat surat tu lewat. Okay, tu yang saya revert balik betapa penting communication. Because government sekarang masih lagi kebanyakannya berpandu pada surat ataupun hard copy. Tapi walaupun dia hard copy, kita juga ada email, kita boleh contact dia sama gunakan email dan juga gunakan telefon. Okey, now kita balik pada slide depan kita ni. Pada yang baru join, kita baru mula je. Kita baru mula untuk macam how kita nak come up dengan internal memo. Okey, nombor 3, be non-judgmental when trying to overcome other people barrier. Ini maksudnya kalau kata ada halangan, communication halangan daripada parti-parti yang tidak bersetuju ataupun ada mempunyai bangkangan kepada kita. Sebabnya kita nak try achieving clarity, maksudnya nak membaiki keadaan, jangan mengeruhkan lagi keadaan. Know that good communicator make much better manager. So how kita nak communicating positively? Okay, nombor 5, choosing a method. Bila kita kata choosing a method ni banyak. Method ni ada few method. Salah satu lagi cultural differences. Sometimes kita cara Jepun berkomunikasi lain, American berkomunikasi lain. Kalau kata kita di Malaysia ni, kita ada style communication kita yang tersendiri. So kita kena choose a method. Method ni nanti kita akan go sekejap lagi. So kita akan cover sekejap lagi apa maksud method-method ni, method-method yang dimasukkan. 6, combining method, type of communication. Okay, bila kita kata type of communication ni, kita pergi detail, type of communication ni banyak juga. Salah satunya macam multimedia. Kita bercakap pun kita communication, kita body language kita pun communication. Tapi bila kita kata mengenai satu-satu yang official, bila kita kata satu yang official, kita kena translate ataupun kita kena convert that kind of communication into written punya method. Okay. Type of communication written method. In any language and in various media, the written word is basic to literate societies. So maksudnya, kalau bila kita nak bercakap benda-benda yang resmi, elok dalam bentuk bertulis. Pasal apa? Bila bentuk bertulis ni kita ada backup, kita ada support dokumen. Sebab tu lah bila kita saya bercakap, bila kita nak menguruskan satu-satu kes pekerja, kita mesti bertulis. Pasal itulah kalau kita nak keluarkan kita punya verbal punya warning pun kita akan notekan verbal warning kita. Tambah lagi lah kalau kita nak keluarkan written running ataupun amaran, warning letter, kita kena buat benda tu bersurat. Pasal apa yang pagi ni kita akan cover banyak pada written word. Maksudnya itu yang paling mudah untuk mengedukatekan society kita ataupun community kita. Society yang kita masukkan adalah dalam kita punya ruang pekerja kita. Okay, method of communication tadi saya mention, satu method communication is written word.
Any language and in various media. Banyaklah kita faham language bahasa kita dan various media. Kedua, spoken word heard by the right people. Bila kita cakap ini method communication. Satu, written word. Dua, spoken word. Tiga, symbolic gesture. Kalau kata spoken word heard by the right people. Bila kita bercakap tu, ada orang yang mendengar tapi dia tak ambil tahu. Itu kalau spoken. Bila dia tak ambil tahu, dia tak nak dengar, dia tak akan terima apa yang kita cakap. Okay, symbolic gesture. Any positive or negative behavior that can be seen or heard by the intended target. Ini kita yang selalu kita kata atau body language. Dan 4, visual image. Image ni gambar lah. Gambar yang kita cuba nak kasih. Image that can be perceived by a target group. Dan 5, multimedia. Combination of different method above often involve IT. Okay. Okay, now kita pergi pada type of communication, letter, memos, all these things lah. Letter, memo, report, proposal, note, contracts, summaries, agendas, notice. Kalau kata letter, surat lah. Kalau memo, memo maksudnya memo juga. Kita bahasa Malaysia pakai memo juga. Report kita faham lah, laporan. Proposal ataupun perancangan, nota. Contract adalah contract summaries. Ataupun yang kita ringkasan. Agenda kita akan pergi kepada kalau kata meeting. Kita panggil agenda meeting. Notice ni, normally notice pemberitahuan lah. Pemberitahuan, regulation. Minutes, kita pergi pada minutes of meeting juga. Plan discussion, plan discussion, dokumen. All these things semuanya written lah. Maksudnya apa yang kita nak sampaikan dalam bentuk bertulis. Okay. The written word is the basic of organizational communication and is used because it's relatively permanent and accessibility. Okay. Satu, permanent. Kedua, accessibility. Ini adalah dia punya word kat sini. Bila kita cakap pasal written word pada organisasi kita, kalau kata organisasi kecil pun kita perlukan rujukan. Kalau kata organisasi besar, kita akan edarkan kepada semua parti ataupun semua pihak. Because permanent. Permanent ni maksudnya tidak boleh dipertikaikan. Sebab itulah bila kita buat kita punya memo, kita punya letter, dia ada dia punya structure. Structure ataupun dia punya konsep yang kita harus ikut. Ada sebab-sebab. Sebab-sebab kenapa memo-memo ni ada dia punya template. Pertamanya bila ada template tak payah kita nak risau. Pertama tak payah kita nak risau apa yang kita nak isi di situ, apa yang kita nak letak. Pertama, kedua adalah bila kita ada template ni, benda tu uniform. Maksudnya siapa pun gunakan template tu, benda tu adalah sama. Sama, apa yang masukkan sama adalah kalau kata lain-lain department gunakan, dia hanya tukarkan siapa yang isu. Siapa yang isu, tapi dia punya organization of the memo atau letter tadi akan sama. So bila kita dapat benda yang uniform, kita mudah nak faham. Kedua, accessibility ni maksudnya kita boleh dapat, kita boleh rujuk balik. Sebab tu kalau kata kita dalam company kecil ataupun company besar, kita perlu ada file-file yang tertentu. Bila kita kata file-file tertentu ni, sebab file ni adalah satu perkara yang kita jadikan panduan. Pertama. Kedua, file-file ni kita perlu jadikan rujukan untuk kita refer balik. Kita refer balik apa yang terdahulu. Kita faham dalam company tak ada yang kekal. Sebab tak ada yang kekal, pekerja datang dan pekerja pergi. Sebab tu kita sebagai sama ada pengurus ataupun owner of the syarikat perlu faham apa yang pekerja kita buat. Sebab dia kalau kata pekerja kita pergi, apa yang kita adakan, kita akan adakan handover punya file ataupun handover punya note, whatever you call it dah. Dia akan apa? Dia handover, dia serah kerja, dia menyerahkan kerja pada dia punya orang yang baru. Ataupun kalau kenaikan pangkat, whatever lah. Sama ada kenaikan pangkat ataupun berhenti. Dan kalau kata dia ambil alih, semua dia perlu handover. Bila handover, dia akan handover stock and barrel. Masuk stock barrel, whatever yang bawah dia kita kena cover lah. Sama ada yang soft copy ataupun yang hard copy. So bila kita bercakap pasal memo di sini, kita zaman sekarang zaman IT. Kita try to be paperless, kita try to be yang kata fast, brief and short and brief, whatever they call it lah. So now
benda tu kita kena follow juga. Kita tak boleh tanpa benda yang bertulis ataupun kita kena nak ambil sebagai rujukan. Okey, now kita pergi kepada memo. Okey, ini adalah bentuk. Okey, sebelum tu accessibility ni kita kena refer balik. Pasal itulah kita kat Malaysia ni kita pernah dengar archive ataupun arsip negara. Kalau kata company besar dia ada dia punya, kalau dululah until now pun dia akan ada arsipnya. Archive punya unit yang memastikan certain things, certain document is preserved. Maksudnya benda tu kalau kata nak buat rujukan, especially kalau kata kontrak, kontrak nak refer ataupun surat. Tapi kalau kata HR memanglah pertamanya personal file. Dia akan simpan personal file tu, dia tak boleh dimusnahkan. Dan whatever dalam dokumen, dalam personal file tu kena access lah, maksudnya kita boleh tengok. Tapi untuk HR punya personal file, tak semua orang boleh tengok. Sebab itulah bila kita tengok setengah-setengah dokumen, dia akan ada private and confidential. Setengah surat tu, bila kita dapat to be open by the addressee only. This kind of instruction yang kita kena faham kenapa benda tu perlu ada. Sebabnya hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh akses pada file-file tersebut. Okay. Now kita pergi pada how nak construct kita punya memo, internal memo. Pasal kalau kita tengok memo sini, ini adalah perkara yang utama dalam kita punya internal memo ataupun memo dalaman. Okey, bila kita kata memo dalaman ni is used for the internal purposes. Dia tak pergi pada orang luar. Dia hanya dalaman ataupun internal. Ataupun kita limited kepada pekerja sahaja. Sometimes dia pergi akan dalam department sahaja. Bila kita cakap dalam satu syarikat, kita akan bercakap jabatan, kita akan bercakap department, kita akan bercakap division, bahagian, section, unit dan berbagai. Itu bergantung kepada size organisasi itu. Okay. Now kita akan tulis kepada siapa, daripada siapa, okay, tarikh, rujukan perkara. Selalu kita tengok kadang-kadang memo ni, ada juga syarikat yang buat memo tapi dia guna letterhead. Dan pada saya itu tidak kurang tepat. Sometimes memo ni dia letakkan apa? Dia letak logo saja. Dia letak logo saja, bukan atas letterhead. Dia tak guna letterhead. Okey. Dan akan kepada siapalah yang kita nak tujukan. Dua daripada ni kita kena ingat bukan nama orang. Bukan nama orang, nama jawatan. Kalau kata kepada, let's say lah kepada, dia akan hantar sama ada kepada nama atau pada jawatan itu. Dia ada choice. Tapi kalau kata daripada, dia tak letak nama dia, dia letak jawatan dia. Jawatan dia. Kalau kata kepada pekerja, dia letak pada pekerja. Ataupun dia letak kepada lampiran. Lampiran, pekerja, dia akan letak lampiran saja. Because kita faham setengah memo ni perlu tanda tangan. Perlu ditanda tangan sebagai tanda penerimaan dan dimasukkan ke dalam file. Atau setengah memo ni dihantar pemberitahuan. Contoh katalah memo penggunaan buku etika kerja ataupun staff handbook. Dia akan hantar kepada semua pekerja, contoh. Dan daripada tu dia akan letak pada sama ada MD, Managing Director, pengarah urusan, pengurus ataupun pengarah ataupun pengurus kilang, whatever lah, ataupun pada Human Resources Department pun boleh. Tarikh tarikh kita letak tarikh bila dia dikeluarkan memo itulah. Yang kedua, rujukan. Rujukan ni jangan saya selalu tengok banyak tempat tertinggal. Rujukan ni penting. Because apa? Kita memo, banyak memo. Sometimes memo ni dikeluarkan oleh jabatan-jabatan yang berlainan. Kerana itu memo kita ni kena ada rujukan. Rujukan ni bergantung kepada mana-mana syarikat. Kalau kata kita syarikat besar, dia akan keluarkan atas nama syarikat dulu. Dia bergantung. Banyak cara nak buat rujukan pada memo ni banyak. Kalau kita tengok memo rujukan daripada government tu dia mesti ada. Dia panjang dia. Pasal apa? Dia ada rujukan-rujukan dia yang tertentu. Kalau kita tengok surat dia panjang dia punya rujukan dengan number. Sometimes dia letak tahun sekali. 2021. Contoh sampai sekarang tahun 2021. Sometimes dia akan letak nombor tu bergantung kepada perkara. Perkara
Kalau katalah daripada kementerian mana, dia akan letak kementerian, dia akan letak dia punya perkara, dia akan letak bilangan surat. Kalau kata surat tu adalah perkara yang sama, dia akan letak bilangan surat. Bilangan surat untuk bulan berkenaan, bilangan surat untuk tahun berkenaan, ataupun bilangan surat untuk perkara itu saja. Okay. Then perkara ataupun subject matter. Apa subject matter dia? Yang nak dituliskan. Jadi apa dalam memo ni, pertamanya dia tak gunakan letterhead. Dia tak ada guna letterhead. Jangan buat memo guna letterhead. Memo dalaman ni normally dia letak logo saja. Sometimes dia letak logo, sometimes dia letak address kat bawah. Dia tak letak address tu kat atas. Pada kebiasaannya lah. Pada kebiasaannya yang saya selalu temui, came across, dia selalu letak letterhead. Dia tak letak letterhead. Memang tak ada letterhead pasal memo dalaman. Dia letak logo saja. Dan tu dia akan letak alamat syarikat di bawah. Alamat syarikat bawah tu apa yang penting normally dia akan letak apa? Dia letak contact number. Contact number kalau kata dulu siap dengan dia punya fax number sekali lah. Walaupun itu adalah memo dalaman. Okey, lepas tu kita pergi pada ini contoh kepada senarai nama ataupun kumpulan daripada tu nama jawatan. Nama jawatan bukan nama orang. Nama jawatan. Kita lepas ni akan tahu kenapa dia letak daripada tu nama jawatan bukan nama orang. Tarikh disediakan, rujukan jabatan, perkara atau pembilangan, perkara, pemberitahuan ataupun mana-mana arahan. Okey. Ini adalah kepala dia, kepala memo ni yang akan disediakan. Okey, lepas tu dalam isi pula bila kita tengok pada isi apa yang kita nak letak dalam memo tadi, bagi contoh sini pembuka dia apa perkara rujukan lepas daripada kita tengok kat sini, normally dia akan letak line kat bawah ni, letak satu line kat bawah. Tak macam surat biasa. Surat biasa dia akan letak apa? Surat biasa dia akan letak garis ke bawah, dia akan underline perkara. Tapi sini tidak. Normally memo dalaman ni di bawah ni dia akan letak satu line, satu garisan lurus. Okey. Dan kita pergi pada pembuka. Pembuka tu apa perkara? Perkara yang kita nak highlight ataupun kita nak buat rujukan. Dan kemudian kepada apa isi kandungan. Tapi ini bukan dia bukan macam ni. Maksudnya sini dah saya letakkan sebagai indikator. Macam pembuka bukanlah maksud pembuka kita buat macam kat atas ni, tidak. Ini cuma sebagai kalau bukan macam ni bukan macam ni. Ini sebagai indikator saja. Apa pembuka, apa perkara yang kita nak rujukkan. Isi kandungan kita akan bermula daripada sama ada itu adalah arahan ataupun perubahan dan apa yang diharapkan. Kedua, ada juga kita akan letakkan tarikh kuat kuasa. Tarikh kuat kuasa bila ataupun bila benda itu akan bermula. Contoh katalah kita nak buat yang terbaru, bukan yang terbaru pula. Yang kalau kita ingat masa PKP dulu kita akan keluarkan memo untuk CTG cuti tanpa gaji. Kita akan buatkan pada memo dalaman ni, kita akan serahkan kepada mereka yang berkenaan untuk memo dalaman ni kita akan serahkan. Dan isi kandungan kita akan mention lah kerana apa? Kerana PKP. Kerana PKP, kerana apa? Syarikat tak boleh beroperasi. Kita tulis kat atas tu lah. Bila syarikat tak beroperasi, kita katakan kita punya income tak ada, revenue kita tak ada. Itu yang pertama. Kedua, pekerja tak boleh datang kerja. Itu isi kandungan perkara yang dirujuk. Apa yang harapkan? Kita harapkan semua faham. Contoh, kenapa CTG itu buat? CTG itu buat kenapa kita tak ada income. Contoh, bila kita tak ada income, kita tak dapat nak menampung kos-kos yang terlibat. Pasal apa? Kalau kata masa PKP dulu kita hanya dapat monetarium ataupun kita dapat sewa ditangguhkan buat sementara waktu saja, bukan ataupun sewa kita dapat terima dalam bentuk potongan 30%, 20% kat commission dalam tu. Dan tarikh kuat kuasa. Kalau macam dulu kita ingat tarikh mula-mula kita kuat kuasakan PKP pada 1893. Dan kita berikan CTG untuk bulan pertama dan kita selepas tu kita sambung 3 bulan. Contoh itulah.
Itulah kalau kata akibat tak patuh tu kalau perlu kita letak situ. Dalam kes kita kata CTG tadi, kalau kita tidak apa, kalau kata pekerja tidak menandatangani surat tu bukan ugutan, kita bermaksud bukan ugutan. Akibat tak patuh ni normally kita berikan sekiranya perkara yang kita cadangkan ataupun kita bentangkan dalam memo ni tidak dipatuhi, tidak diikuti, akan menyebabkan syarikat tidak dapat menanggung kos, syarikat akan tutup. Tu contohlah. Kalau kata-kata macam kalau pada circular pula, kalau kita contohkan pada satu pemberitahuan circular pula, kita akan mention kepada siapa yang tak patuh, tindakan akan diambil. Akan siapa yang tak patuh, tindakan disiplin akan dibuat, akan diberikan. Kalau kata kita, okey, kalau kita buat memo dalaman ni pula berkaitan dengan satu pemberitahuan perubahan. Kalau kata ada perubahan dari segi, katalah dari segi waktu bekerja, kita beritahulah akibat tak patuh ni akan menyebabkan syarikat tidak dapat beroperasi dengan baik. Itu isi kandungan. Isi kandungan memo dalaman. Pasal apa? Bila kita buat memo, kita kena meletakkan diri kita ni sebagai yang menerima memo tu. Kita tak boleh orang kata minta maaf, kita tak boleh bulldoze saja. Kita tak boleh tulis ikut rasa kita. Kita kena tulis itu berstruktur. Berstruktur kita kena tulis. Itu akibat tak patuh. Kemudian penutup. Kalau kata penutup ni apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan daripada mereka-mereka yang akan menerima memo tadi. Rujukan jika perlu, kita perlu rujuk. Rujuk apa benda lah. Maksud rujukan ni sama ada kepada kita punya circular terdahulu ke. Kalau kata dulu pertama, kita ingat dulu, kita buat CTG yang pertama. CTG yang pertama dulu, start 18 bulan 3, tahun lepas lah. 18 bulan 3 pada tahun lepas, lepas tu kita sambung balik. Bila kita sambung, kita perlu rujukkan surat yang terdahulu. Kita rujuk surat yang terdahulu. Kalau kata surat yang terdahulu tak ada, kita mungkin sekarang kita rujuk kepada apa? Daripada pemberitahuan daripada Majlis MKN, Majlis Keselamatan Negara, contoh je circular yang dibuat ataupun makluman yang kita dapat daripada edaran ataupun daripada jabatan-jabatan tertentu. Itu untuk rujukan. Itu untuk apa? Untuk kita menguatkan kita punya isi kandungan surat tadi, isi kandungan memo tadi. Kedua adalah penghargaan. Kita menghargai untuk semua memberikan kerjasama normally. Memberikan kerjasama. Tanda tangan ni, tanda tangan nama, bukan jawatan. Dan kita salinkan ataupun sisi kopi kepada, salinan kepada yang berkenaan. Berkenaan ni sometimes department, sometimes kepada ketua, ataupun sometimes kepada jabatan. Ini adalah contoh struktur isi ataupun kandungan memo dalaman yang kita nak hantar tadi. Okey, nota peringatan. Pertama, bila kita kata memo ni, okey. Ini diisi, ada apa-apa pertanyaan ke nak bertanya mengenai isi kandungan memo ni? Kalau kata boleh, kita ada apa? Kita ada chat tu. Kalau kata nak bertanya pun chat pun ada sebentar. Okey, untuk memo dalaman wajib ke letak alamat syarikat. Okey, sebenarnya chicken dia boleh letak ataupun tak boleh. Normally kalau nak letak memo dalaman, dia letak kat bawah as a footnote. Kita letak as footnote. Okey. Ramai baru join. Kita baru halfway untuk memberikan memo dalaman. Minta siapa baru masuk. Saya tak dapat nak access yang berbunyi tu. Hopefully boleh mute. Okey, untuk memo kalau letak chop stamp company boleh letak juga. Stamp company pun boleh letak juga. Cuma macam saya mention tadi, kalau kata syarikat besar, dia ada memo template dia sendirilah. Maksud kalau kita nak buat memo dalaman tu, dia ada template dia sendiri, dia tak perlukan chop. Tapi macam kita akan buat maybe dalam A4 kosong, kita akan gunakan header, footer. Kita letak header, footer tu dah siap-siap. Boleh letak chop ataupun tak, itu bergantung. Bukan maksudnya right or wrong, cuma orang kata dia punya pada kebiasaan. Apa yang saya kongsikan adalah pada kebiasaannya, kebiasaan memo
ataupun memo dalaman tu disediakan. Okey, now peringatan memo dalaman kalau kita tengok sini, okey, dapatkan urusan ketua dan sediakan draft. Because memo ni kalau macam seingat saya dulu, macam saya dulu menjadi pengurus, kita akan sediakan memo selepas berbincang dengan bos kita. Kita tak boleh bincang dulu, lepas kita bincang kita draft, ataupun kita draft dulu lepas tu kita bincang dengan bos kita. Ada masanya memo ni sampai 5-6 kali amendment. Saya remember dulu sampai 5-6 kali amendment because apa, kita menghantar kepada semua jabatan berkenaan dengan sesuatu perubahan di segi polisi. So kita perlukan polisi tu disediakan dengan baik. Okey, soalan salinan kepada itu perlu ikut turutan ke? Okey. Good question Cik Muhammad. Normally bila kita surunan ikut turutan tu, dia akan letak siapa bos paling tinggi. Dari segi seniority seniority, siapa yang paling tinggi dia letak kat atas lah. Kalau kata ketua jabatan, dia letak ketua jabatan, lepas tu ketua section ke unit lah, ataupun bahagian bergantung. Tapi dia akan letak ikut seniority. Ataupun kalau kata bahasa Malaysia ikut kekananannya. Kalau kata pertama general manager, senior manager, manager, assistant manager, lepas tu baru eksekutif, baru senior eksekutif dan seterusnya. Dia bagus, soalan dia bagus, salinan tu memang dia letakkan di bawah. Kalau macam dulu, kalau 5-6, dia letak siap tanda. Dia start orang kata, dia letak kata contoh ni, katalah bawah ni, kata salinan kepada A, dia tick A ni. Maksud salinan tu diberikan pada A. Kemudian dia kata yang B, dia akan dapat B, tick B pula. So maksud memang dia punya salinan tu. Okey, harap menjawab soalan daripada Cik Muhammad Raimi. Okey, dapatkan urusan ketua dan sediakan draft. Back to this one, normally saya pengalaman dulu sampai 5-6 kali memo tu diubah. Sometimes kerana ada wording dia, maklumlah. Bila kita menulis ni, sometimes kita menulis, kita ada style menulis kita. Dan bila kita follow bos punya style, pada mulanya agak sukarlah. Lepas tu kita akan faham cara dia menulis. Because certain boss dulu, dia memang really educated. Educated maksudnya, dia memang communication, kalau kata dulu dia ada business communication skill. Dia kena ada ambil that thing, macam mana kita nak berbisnes, menulis surat dalam bentuk business ataupun formal. Bila kita bercakap, kita tak boleh nak menulis cara kita bercakap. Macam kata saya bercakap sekarang, kita tulis, dia akan menulis cara bercakap. Tapi bila kita dalam berbisnes, kalau dalam kita menjalankan urusan perniagaan ataupun urusan pengurusan, kita akan melakukan satu perkara yang mengikut betul-betul bisnes, maksudnya dia ada cara-cara dia. Dipanggil kalau kata dulu business communication skill. Memang benda tu diajar. Macam kata saya dulu pernah ambil kursus sampai 3 bulan. How kita nak communicate dalam, yang tu bahasa Inggeris lah, tapi struktur dia macam mana. Struktur berbahasa. Struktur berbahasa dan kita macam mana kita nak menulis tu. Nak memberikan idea kita tu atas kertas. Dia bukan sama macam kita bercakap. Pasal tu kadang-kadang kita tak boleh. Macam kita kata direct translation. Kita ambil bahasa Inggeris, kita translate direct kepada bahasa Malaysia. Dia tak jadi. Dia kena disesuaikan. Okey. Okey, saya harap menjawab soalan kepada salinan pada Cik Muhammad Raimi. Okey, dapat keputusan ketua dan sediakan draft. Sebabnya kita tak nak kita terus keluarkan tanpa pengetahuan bos. Itu dari segi seniority. Maksudnya kita faham. Walaupun sometimes macam kata saya dulu, saya yang draft surat tu. Saya keluarkan surat tu daripada saya, jawatan saya, HR manager. Tapi sebelum surat tu didraftkan, kita akan tunjukkan kepada kita punya bos dulu. Maksudnya mendapat consent daripada dia yang betul tak kita punya memo tu, baru kita isukan ataupun kita keluarkan. Okey, yang kedua B, bincang dengan parti terlibat. Ini satu lagi perkara yang kita kena ambil nota. Kita kena ambil peringatan. Bincangkan dengan parti terlibat ni kalau kata perkara tu melibatkan departmen lain ataupun jabatan lain. Kita tak nak dia offended. Benda ni sebenarnya kita boleh buat, tapi macam saya mention tadi, communication tu akan lebih efektif kalau kita dapat nak panggil apa? Boleh kalau kata kita nak the word tu nak gauge, G-A-U-G-E.
nak engage dengan ini parti, so kita akan buat benda tu berhemah lah. Kita tak nak offended, kita akan call, oh cerita dia macam ni, baru kita isukan memo kita. Kita tak nak kita one-sided. Pernah dengar kan one-sided, macam kita je betul. Jadi bila kita menulis tu, kita tak akan offend kan ada parti. Ini kalau memo between department ataupun ini termasuk juga macam skill-skill lah, macam skill-skill untuk kita menulis surat. Kita tak boleh nak hentam kromo saja, minta maaf. Kita tak boleh hentam ketika tulis bahasa kita, tak. Kita bincang dengan parti tu, lepas kita dapat persetujuan baru kita adakan. B ni saya nak highlight juga. B ni saya nak highlight daripada pengalaman saya. Kalau kita nak katakan ada meeting, kita tak boleh lepas kita bincang, kita nak ada meeting, kita terus keluarkan memo. Oh, meeting bila? Normally apa yang kami buat, kita akan call. Macam saya dulu, bila saya nak buat meeting, apa yang saya buat? Walaupun mereka tu bawah kita akan call dulu, okay, meeting kita tentatif berapa bulan. So kita akan berikan 2 date pada dia, dan dia kena agree, dan kita ambil konsensus. Kita ambil mana yang majority. Kata ada 5 ataupun 6 parti, itu kalau tak ramai, sometimes ada 10 parti, 10 bahagian, so kita akan ambil konsensus hari apa. Walaupun kita boleh tetapkan hari itu, tapi it good if we can give some date. Ini yang kata cara-cara kita nak mendapatkan communication yang efektif. Pasal apa? Kita nak mereka hadir. Itu kalau kita nak adakan meeting. Bincangkan dengan parti terlibat, dan of course satu lagi, bila kita nak buat kalau macam contoh panggilan meeting, kita akan buat in advance. Kita tak ada buat last minute. Pasal apa? Kita nak kehadiran dan juga kita nak menjadi meeting tu efektif. So kita communicate dulu sebelum benda tu jadi, and kalau ada changes kita kena beritahu awal, jangan last minute. C, pastikan tiada penjagaan pendapat. Ini maksudnya pasal tu memo yang kita nak keluarkan tu, jangan kita keluar tanpa kita buat B dulu. Kita tak nak apa yang bincang lain, memo keluar lain. Itu sebab tadi kenapa memo tadi kita kena bawa jumpa ketua kita. Kenapa tadi kita punya memo tadi kita kena bincang dengan parti terlibat. Kita tak nak bila memo keluar ada benda yang tak selaras. Bila tak selaras, apa yang kita kena buat? Kita kena tarik balik memo tu, kita kena rewrite balik memo tu. Itu menunjukkan kita punya integriti kita tak berapa cantik lah. Maksudnya kita tak buat secara yang proper. Okay. C. D. Pastikan tiada pelanggaran polisi. Maksudnya bila kita keluar memo ni, kita keluar sebagai daripada jabatan kita. Pasal tu memo tadi keluar daripada jabatan ataupun jawatan kita, bukan daripada perorangan. Okay. Jadi tiada pelanggaran polisi. Maksud kita kena rujuk apa-apa polisi ataupun apa-apa peraturan. Pasal memo ni satu pemberitahuan. Bila memo ni satu pemberitahuan, semua orang yang dapat memo ni dia perlu mengikuti ataupun adhere tu. Okay. B dan E, pastikan parti yang terlibat pre-warn ni, pre-warn maksud dimaklumkan, bukanlah maksud di-warning. Dia dimaklumkan terlebih dahulu. Okay. Okay. Dan kalau kata kita ada lampiran tu perlu jelas dan lengkap. Jangan kita buat lampiran tu orang kata tak berapa jelas, tak tepat. Kalau ada lampiran kita perlu lampirkan. Kalau macam contoh yang kita dalam Asia ni, kalau awal tahun baru ni, kita kena buat memo apa? Memo untuk cuti ataupun public holiday yang kita perlu ambil. Kalau kata contoh kita pergi balik, kita pergi balik public holiday, okey, kita ambil sini kepada semua kaki tangan ataupun semua pekerja daripada pengarah urusan ke, nama jawatan pengarah urusan, tarikh disediakan, whatever lah, tarikh disediakan bila tarikh tu dibuat, rujukan kita boleh letak lah. Public holiday, cuti am 2021. Cuti am 2021, perkara pemberitahuan pemberitahuan hari-hari cuti am yang diambil oleh syarikat. Kita mention kat sini lah. Kita rujuk perkara di atas, kenapa kita punya operasi. Because apa? Bila kita ambil cuti am tadi, akan ada cuti tu yang kita gantikan pada hari lain. So bila kita ganti dengan hari lain, kita perlu letakkanlah. Letakkan di situ. Okey. Ini F, lampiran perlu jelas dan lengkap. G, pastikan tarikh dipatuhi.
Tarikh tu, kalau ada tarikh tu, maksudnya kalau kata by what date. By what date benda ni kena patuh. Contoh tarikh kuat kuasa lah. Tarikh kuat kuasa bila dinyatakan tu perlu dipatuhi, kata pula double check bahasa dan jargon. Ini sebelum kita keluarkan surat tu lah. Atau surat ataupun apa ni, memo tadi, kita check bahasa ataupun jargon yang kita gunakan tu adalah yang difahami. Okey, kalau macam setengah kata asap, kita tak seelok-eloknya kita jangan gunakanlah as soon as possible. As soon as possible tu kadang-kadang lain orang lain dia punya interpretasi dia. Okey, tu H. I, sedia dengan jawapan. Okey, bila kita keluar memo ni mesti ada yang bertanya. Pasal tu lah tadi memo tadi, bersedia dengan jawapan FAQ, favorite asked question. Kita kena sedia jawapan pasal apa? Di bawah memo ni tadi, kalau kita tengok balik di bawah memo ni tadi, rujukan jika perlu. Okey, kalau ada apa query sila rujuk siapa? Dengan dia punya telefon number, dengan dia punya extension sekali ke ataupun dengan email sekali. Pasal tu rujukan tu saya letak kat sini. Okey, lepas tu bersedia dengan jawapan FAQ jika ada, jika perlu. Okey. Then follow through. Follow through ni maksudnya bukanlah kita lepas kita keluar memo tu kita buat tak tahu. Kita follow sama ada kalau kata perlu tanda tangan. Contoh tadi memo dihantarkan kepada 20 orang pekerja. So kita hantarkan kepada dia punya supervisor ke atau kita hantar pada head department dan kita perlu dapatkan balik lah memo tu tadi. Memo tu tadi selepas design kita perlu simpan. Whatever lah. Maksudnya apa yang isi kandungan memo tadi. K, tidak perlu letterhead. Maksudnya jangan buat memo gunakan letterhead. I, J, K, H, I, J, K, L. Salinan pendua disimpan dan diberikan. Okey, salinan pendua ni pertamanya kita kena adalah original copy. Original copy ataupun salinan utama tu kita simpan dan kita akan sometimes salinan pertama tu kita hantarkan dan kopi kita simpan dan simpankan dalam fail yang berkaitan. Dia gunakan media sesuai dengan edaran. Because kalau kata zaman sekarang ni, kita gunakan memo, type memo dapat daripada bos, lepas tu kita akan scan memo tu dan kita akan distributekan memo tu. Sama ada menggunakan email ataupun menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Telegram. Bergantung kepada media yang digunakan oleh mana-mana syarikat. Sebab itulah macam saya selalu mention pada siapa yang pernah mengikuti webinar ke seminar saya selalu mention officiate-kan ataupun rasmikan mode of communication setiap syarikat. Kalau kata kita biasa gunakan WhatsApp dalam grup, jadi ambil number, gunakan WhatsApp sebagai edaran. Maka sekarang kita tidak dapat menggunakan hard copy dengan berkesan. Kenapa? Kerana kita tak boleh nak cross negeri, ada yang tak boleh nak datang kerja, ada yang kerja work from home, bekerja pada rumah kan. So kita tak boleh nak gunakan hard copy ni secara yang efektif. Jadi kita kena communicate menggunakan media sosial. Media sosial ni kalau kata zaman saya dahulu kita biasa gunakan email. Email sebelum datangnya BlackBerry. Kalau dulu kita pernah dengar BlackBerry, BlackBerry message. Hanya kalau dulu, selepas tu sekarang WhatsApp ataupun Telegram. So bergantung kepada apa yang digunakan di dalam mana-mana syarikat. Itu gunakan media sesuai untuk edaran. Jika sulit dan bersendirian, maka pastikan ia sulit hanya untuk pihak yang tertentu sahaja. Kita tak berikan memo dalaman ni kepada semua orang. Kalau kata ia sulit, kita chop sulit dan persendirian. Maksud sulit dan persendirian tu tak semua orang akses. Tak semua orang akses kepada memo-memo yang kita berikan. Because macam saya mention tadi, memo ni ditujukan kepada siapa. Memo ni ditujukan kepada siapa. Pasal apa? Pasal apa? Memo ni akan dijadikan reference, rujukan. Reference and rujukan, dan memo ni perlu tanda tangan. Okey. Perlu tanda tangan. Okey. So saya rasa untuk yang memo dalaman ni saya dah cuba cover. Okey. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan?